Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kefahaman mengenai cabaran sektor pertanian, perikanan dan agri makanan diterjemahkan semasa Mini Expo Hari Peladang Petani, Penternak dan Nelayan ke-12. Gerai belia Kampung Penanjung memberi peluang kepada para belia mengetengahkan idea-idea kreatif perniagaan. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN BAC mempunyai mandat untuk menyediakan maklum balas sektor swasta dan panduan bagi meningkatkan usaha-usaha ASEAN ke arah integrasi ekonomi. Selain menyediakan maklum balas sektor swasta mengenai pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN, majlis tersebut juga mengenal pasti bidang-bidang utama bagi pertimbangan para pemimpin ASEAN. Sehubungan itu, laporan pengerusi Brunei bagi ASEAN BAC 2021 diserahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Laporan tersebut mengandungi maklumat komprehensif ASEAN BAC antaranya di bawah jawatan pengerusi, agenda dasar, projek warisan Brunei dan meja bulat ASEAN. Aktiviti ASEAN BAC juga lebih menumpukan dalam menilai dan mengenal pasti isu bagi memudahkan dan mempromosikan kerjasama ekonomi dan integrasi selain menjalankan program dan projek sebagai sokongan kepada AEC Strategic Blueprint 2025. 65 pengusaha mengikuti gerai jualan Mini Expo Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kali ke-12. Beberapa pengusaha mengambil peluang untuk menjalinkan kerjasama perniagaan atau pemadanan bisnes bagi mengembangkan lagi perusahaan. Dengan menerima seramai 6,000 pengunjung dari hari pertama Expo tersebut diadakan, ia dilihat amat menggalakkan. Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menyatakan perkara itu semasa majlis penghargaan Mini Expo Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan pagi tadi. Katanya Mini Expo ini akan dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran dalam meningkatkan kefahaman mengenai cabaran dan hala tujuan sektor pertanian, perikanan dan agri makanan untuk mencapai hasrat dan matlamat Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah bagi pemenang kategori tanaman dan kategori komoditi yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pemangku Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga diadakan pameran jualan produk perikanan, pertanian dan agri makanan dari 4 daerah. Mini Expo Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan ke-12 diadakan selama 4 hari berakhir hari ini. Sepanjang Mini Expo digayahkan pelbagai produk hasil dari industri tanaman, ternakan, perikanan serta agri makanan dipamerkan dan dijual. Semasa ditemui RTB, rata-rata pengusaha yang menyertai Mini Expo melahirkan rasa puas hati kerana berpeluang mempromosikan produk masing-masing menerusi jualan dengan potongan harga yang memuaskan. Promosi yang jauh berbeza dengan harga pasaran yang biasa kami pasarkan di Pasar Gadong dan juga di Rimba Horticulture. Manakala kalau pokok-pokok buahan kami ada menyediakan pokok yang rare, contohnya seperti strawberry, pokok fig, bidara dan buah-buah yang lain. Serikat kami membuat penjualan daripada rantaian
bahan-bahan pertanian, sehinggalah produk-produk pertanian, sehinggalah produk-produk yang diproses melalui apa yang kami lakukan, yaitu media-media tanaman, and then baja-baja. These are all the demand. Sehinggalah bahan-bahan tanaman seperti terung, lada dan juga bindir. Ada lot fresh daripada kapal kami, tangkapan kami sendiri from Brunei Sea, and then kami punya ikan yang di sini ada macam-macam. Yang kami fokuskan for the company is actually yellowfin tuna, which is dinamakan sebagai bekunan sisip kuning. Mesyuarat Lembaga Pentadbiran Program Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA ke-54 diadakan secara hybrid pada 2 hingga 4 November 2022 di JW Marriott Absheron Baku, Republik Azerbaijan. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Mesyuarat dihadiri oleh 140 peserta dari 70 buah negara. Mesyuarat antara lain bagi mengongsikan kemajuan PISA 2022 dan 2025, membincangkan strategi jangka panjang PISA untuk tahun 2024 hingga 2033 dan program berkaitan PISA termasuk program penyelidikan, pembangunan dan inovasi. Mesyuarat selama 3 hari dikendalikan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Kawasan 4 Rancangan Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A pagi tadi mengadakan majlis pengundian dan pemilihan untuk calon ketua kampung kawasan berkenaan. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Rimba 1. Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, dalam ucapannya antara lain berkata keputusan pengundian dan pemilihan yang diperoleh hasil penyertaan anak buah kampung lebih menyeluruh adalah penting dalam menentukan pemimpin akar umbi yang akan memimpin di sesebuah kampung atau mukim. Tidak setuju, satu, dan dia rosak kosong. Manakala Calon tunggal Awang Haji Zulkifli bin Haji Ibrahim merupakan pesara angkatan bersenjata di Raja Brunei. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim Kudang diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah Rendah Birau menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Calon tunggal Awang Muhammad Amir bin Haji Umar Ali berusia 53 tahun. Keputusan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kudang akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Dan pemilihan calon penghulu mukim Kudang. tidak setuju. Tidak setuju. Sejarah Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dikongsikan semasa kursus asas haji. Ikuti bahan berita mengenainya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Bimbingan Haji dan Umrah Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan kursus asas haji pagi tadi di daerah Brunei dan Muara, daerah Belait dan daerah Tempurung. Di daerah Brunei dan Muara, kursus asas haji diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Perpindahan Berakas. Kursus yang disertai lebih 60 orang peserta mengungsikan mengenai ibadah haji dan umrah serta pengenalan dan sejarah Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah.
Jangan kurang daripada 5 jam setengah. Sementara itu, di daerah Belait, kursus asas haji diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. 107 peserta menyertai kursus berkenaan yang dihasrat dapat membantu bakal jemaah haji mempelajari, memahami atau meningkatkan kefahaman seterusnya melakukan ibadah haji dengan lebih menghayati dan melaksanakannya dengan sempurna. Dan keempatnya, jemaah haji diumbar di Bali, mainkan rambut dan tangan. Manakala di daerah Temburong, kursus asas haji diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Kursus yang diadakan selama 6 minggu antara lain menyentuh mengenai pekerjaan haji dan pengetahuan ibadah haji seperti rukun haji, wajib haji, sunat haji dan seumpamanya. Semasa itu pun ada orang membuku kan, tahu apa tu? Membuku. Baca. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah penting kerana ia merupakan senjata bagi orang yang beriman dan menunjukkan suatu tanda keyakinan dan kebergantungan kita hanyalah kepadanya. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa tazkirah malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama semalam yang dibukakan khas untuk penyertaan wanita. Tazkirah bertajuk Berdoalah kerana kita hambanya juga menyentuh mengenai kepentingan mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa atas jasa dan pengorbanan mereka. Terdahulu bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Siti Hajar binti Pihin orang kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang dipertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Majlis turut diisi dengan bacaan Surah Yasin yang dipimpin oleh Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Johan Qariah Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi. Malam munajat kali ini turut disertai beberapa majlis wanita negara Brunei Darussalam bersama persatuan-persatuan yang berkenaan. Idea-idea kreatif cuba diaplikasikan oleh para belia pada semasa Gerai Belia Kampung Penanjung. Aktiviti bersempena Festival Hari Belia Kebangsaan 2022 itu dianjurkan oleh Persatuan Pemuda-Pemudi Kampung Penanjung, ringkasnya Perda, dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung berkenaan. Pelancarannya diadakan semalam di kawasan bangunan komersial Perda, Bakoda, Kampung Penanjung, daerah Tutong. Gerai yang diadakan setiap malam minggu itu juga menyediakan beberapa aktiviti termasuk pertandingan dart dan peraduan fotografi. Antara tujuan ataupun objektif adanya Gerai Belia Kampung Penanjung ini ialah untuk mengeratkan lagi silaturahim antara belia-belia wanis Kampung Penanjung, khususnya melalui bidang keusahawanan. Jadinya mudah-mudahan ada lagi idea-idea kreatif yang dapat diimplementasikan di masa akan datang yang sangat bermanfaat bagi belia-belia Penanjung dan masyarakat luar khususnya. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan memaklumkan 442 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.7%. Dengan visi menjana graduan inovatif dan bersedia masa depan, Politeknik Brunei kekal fokus ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk semua program selaras dengan piawaian institusi pengajian tinggi antarabangsa. Ini dapat dilihat menerusi pameran Internship Incubation pelajar tahun akhir Politeknik Brunei.
Pameran mengetengahkan modul dalam membantu para pelajar untuk memikirkan perniagaan dan mengembangkannya serta memaksimumkan peluang perniagaan mereka. Para pelajar juga mendapat sokongan dari beberapa pakar dalaman serta industri termasuk Shell Lifewire Brunei, Darussalam Enterprise dan Asia Inc. Forum. Alhamdulillah adalah few companies approach us and wants to collaborate and make this happen lah. Our plans for now it's business card, and in the future we're trying to buat e-menus for cafes and restaurants, so maybe customer can just order dari tempat duduk, tidak payah ke counter. My group and I will plan to extend lagi lah the product katakan, since there are only 3 products saja. Kami mau offer produk seperti cawan, seperti itulah mousepad. Since demand, ada orang demand mau mousepad. Basically what we do is that we wanted to acknowledge the students, especially children nowadays. So with the board game itself, we wanted for them to actually play and then educate themselves a little bit of places of attraction in Brunei. Pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama menjalankan operasi pada 3 November di salah sebuah pasaraya di negara ini berkaitan penggunaan label halal Majlis Ugama Islam Brunei MUIB tanpa kebenaran ke atas beberapa jenis produk tempatan. Kes penyalahgunaan label halal ini membabitkan pelbagai jenis produk dapur nenek mama seperti sambal, sos dan ayam yang didapati dijual dalam ruangan sejuk pasaraya. Kesemua produk tersebut telah dirampas untuk siasatan lanjut. Kementerian Hal Ehwal Agama memperingatkan syarikat-syarikat dan pengusaha-pengusaha di negara ini untuk tidak menggunakan label halal MUIB tanpa kebenaran kerana ia adalah satu kesalahan di bawah bab 12-3-A Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Kesalahan ini boleh dikenakan hukuman denda yang tidak melebihi RM8,000 atau penjara selama satu tempoh yang tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. ...198.9 kilogram sampah dikumpul semasa kempen kebersihan sungai di Kampung Sungai Kebun. Kempen dianjurkan oleh Green Brunei dengan kerjasama Mitsubishi Corporation yang turut disokong oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Justri, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Green Brunei. Aktiviti yang disertai 40 sukarelawan termasuk pelajar dari Universiti Teknologi Brunei, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Wakil Sekretariat Perubahan Iklim Brunei. Kempen seumpama ini usaha untuk mengurangkan pencemaran sungai dan meningkatkan kesedaran tentang sungai yang bersih untuk masa depan yang lestari. Pada masa yang sama, mendidik dan menggalakkan kesedaran awam dan tanggungjawab terhadap alam sekitar melalui kepentingan pembuangan sampah yang betul. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara mungkin akan mengalami gangguan bekalan air sepanjang tempoh peralihan musim tengkujuh ini. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan gangguan berkenaan bukan disebabkan oleh penutupan sistem bekalan air tetapi pengeluaran bekalan air bersih dari loji rawatan air Bukit Barun sedikit terjejas disebabkan oleh kekerapan aktiviti flushing dan penyucian di loji yang sedang giat dilaksanakan. Aktiviti dibuat bagi mengatasi perubahan yang kerap berlaku ke atas kualiti air mentah Sungai Tutong pada masa ini. Orang ramai dinasihatkan untuk mengisi air bersih ke dalam bekas-bekas air dan bagi yang mempunyai tangki rumah dan penapis air persendirian hendaklah memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan bersih dengan melakukan rutin flushing dan backwashing. Sebarang aduan mengenai bekalan air, hubungi talian Darussalam 123 melalui WhatsApp seperti yang tertera. Bersempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-29, Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah menganjurkan acara riadah amal Hari Perkhidmatan Awam pagi tadi.
Perasmian acara dan pelepasan aktiviti berbasikal dan walkathon lelaki disempurnakan oleh Yang Berhormat Pendatu Lalar Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-29. Juga menyertai timbalan-timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lebih 500 orang peserta menyertai acara Walkathon 2022 Politeknik Brunei. Aktiviti yang diadakan bersempena memperingati ulang tahun penubuhan Politeknik Brunei ke-10 itu berlangsung pagi tadi di Ibu Negara. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. Walkathon sejauh 2.5 km mengelilingi kawasan sekitar Jalan Ong Sumping. Aktiviti turut dimeriahkan dengan pameran projek pelajar akhir tahun yang mengetengahkan produk-produk hasil para pelajar keusahawanan yang mengetengahkan barangan perkhidmatan perekaan, teknologi, permainan dan makanan. Kumpulan Nurses Warrior menjuarai kejohanan bola jaring Piala Menteri Kesihatan antara jabatan-jabatan. Bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kesihatan menentang kumpulan hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Hajah Muhtar Billah Tutong dengan mata 23-14. Kejohanan berlangsung di Bolkiah Garrison Kementerian Pertahanan. Hadir Datin Dr. Hajah Noraslina binti Haji Ramli, isteri Menteri Kesihatan. Disertai oleh 11 pasukan dari kementerian berkenaan, kejohanan diadakan bagi meningkatkan kecergasan, persefahaman dan kerjasama dengan melakukan aktiviti-aktiviti kesukanan.